المرسلين This call is now being recorded. وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Mana ajarannya? Oh, kat ini kat mana? Sampai mana kita ajar Faridah? Surat 23 Ustaz. Kan. Wa makna inna. Tabidah eh? Wakanna. Wa ka'anna litashbih. Wa ka'anna litashbih tu agak eh? Betul? Wakanna walaita. Muka surat 23 baris atas sekali. Oh, wa ka'anna walaita. Wa la'alla taqulu. Situ eh? Ya, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata dia wa ka'anna walaita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun walaita amran syakhisun. Baik, jadi kita dah masuk bab apa sekarang ni? Ni. Jadi siapa-siapa yang mau ikut ni, kita dah masuk iaitu pada masalah hukum inna wa akhwatuha. Jadi hukum kana wa akhwatuha kita dah bahas. Siapa yang tak ada ikut tu boleh tengok recording. Jadi kita dah masuk bab baru. Muka surat 22 baris yang kedua dari bawah. Kata musannif ni kita ulang sekali lalu. Wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibul lisma wa tarfa'ul khabar. Ini kita ulang sekali lalu. Pada minggu lepas. Kata musannif wa amma inna wa akhawatuha, dan adapun bermula inna wa akhawatuha, fa innaha maka sesungguhnya inna wa akhawatuha tadi tu tansibul lisma wa tarfa'ul khabara,
menasab la ia inna wa akhwatuha tadi itu akan isim. Dia menasab akan isim satu. Wa tarfa'ul khabara marafa' la ia inna wa akhwatuha akan khabar. Lagi pula dia merafa'kan akan khabar. Baik. Di sini dia nak menyatakan apa dia. Jadi mudah-mudahan kata inna wa akhwatuha tu menasab isim marafa' khabar. Kalau kana wa akhwatuha hukum ni apa? Marafa' isim menasab khabar. Kalau hukum bagi inna wa akhwatuha menasab isim marafa' khabar. Dia terbalik. Dia beza dengan kana wa akhwatuha. Atau dia beza tu. Baik. Kemudian dia kata wahia dan bermula ia ya inna wa akhwatuha. Apa dia? Ni. Iaitu inna sendiri. Yang dia kata inna tu sendiri tu, inna tu. Kita bahas pada minggu lepas. Inna ni pada asalnya litaukid. Kita panggil takkidul linisbah. Inna. Tapi cuma bezanya inna dengan anna tu dia semuanya ditaukid kedua-duanya. Bezanya inna dia duduk pada permulaan kalam. Kalau anna tu dia untuk menghubungkan kalam. Itu di antaranya kita bahas pada minggu lepas. Tapi kedua-duanya dia panggil litaukid. Lepas tu kita terjemah sesungguhnya. Dia panggil inna dengan anna tu dengan mana? Litaukid. Itu yang pertama. Kemudian walakinna kita dah bahas dah. Dia panggil istidrak. Lakinna ni dia panggil istidrak. Istidrak ni apa makna dia? Saya akan tanyalah. Tolong baca Japaridah apa takrif bagi istidrak minggu lepas saya bagi. Nak tengok sama tak apa yang saya bagi tu. Japaridah. Ada tak ada? Saya dah bagi makna istidrak. Tak tulis ke? Ajar Faridah. Kak ini? Taqibul kalam bi raf'i ma yutawahham. Sekali lagi. Tak jelas depan tu. Taqibul kalam. Ta'qibul kalam. Bi raf'i ma yutawahhamu. Subutuhu au nafyuhu. Ya. Takut tu. Ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu subutuhu au nafyuhu. Ini dah bagi minggu lepas. Kau Japar dia tak ada minggu lepas Bukan tak nak jawab, terlupa nak buka mic, dibaca saja. Oh, ya. Okey, baik. Saya ingat tak ada minggu lepas. Ada. Tak apa. Ta'qibul kalam memperingi akan kalam. Bi raf'i ma dengan mengangkatkan akan barang, akan perkataan. Menghilang maksudnya. Bi raf' ini maksud menghilang. Mengangkat tu maksud menghilang lah. Dengan menghilangkan akan perkataan tu yutawahamu. Ia memberi kesamaran akan tetapnya ataupun tiadanya. Contoh kita bagi contoh lagu mana? Banyak contoh kita bagi tahu minggu lepas. Kita kata kalau nak contoh mudah senangnya. Qamal qaumu lakinna amron. Dia ada bawah ni ada orang tanya apa tu Haji Zulkifli Yahya dia tanya saya. Dia apa beza lakinna dengan lakin? Beza sikit dia, tak ada apa pun.
Kalau lakinna, dia kena baca qamal qaumu. Contohlah ni, contoh ni. Qamal qaumu. Lakinna. Nah, nak baca amron ke nak baca amrun? Kat ini. Nak baca amron ke nak baca amrun? Amran. Lepas lakinna. Amran. Sebab apa? Sebab dia apa tu? Ahawatuha untuk inna. Jadi dia akhwat. Kalau lakin ni. Kalau lakin saja nak baca amrun ke baca amrun? Kalau laki ni. Kalau laki ni kita baca amrun bukan amron. Ini baca amrun sahaja. Sebab dia bukan akhwat bagi inna. Nampak lagi ni Haji Zulkifli Yahya tanya saya kat Masjid Negeri bawah ni. Saya nak pelepaskan jawapannya. Sebab lakina tu dia ada tasydid. Sebab dia betul lakina ni dia panggil istidrak. Ni pun laki pun istidrak juga. Cuma lakina ni akhwat bagi inna. Saudara bagi inna. Adapun laki saja ni bukan saudara bagi inna. Maka kalau saudara bagi inna, kita maklum marafa' isim menasakh khabar. Lepas tu kata lakina amran jalisun. Contohlah ni. Tak tahu lah contoh minggu lepas dia tak ada. Rasa tak ada. Ustaz yang minggu lepas punya Ustaz bagi tu tak betul? Betul. Ni contoh lain saya bagi. Saya ambil contoh paling mudah. Yang itu punya tak sama juga? Sama lah. Yang minggu lepas apa yang bagi? Tak ingat dah. Qamana su lakinna Zaidan jalisun. Boleh? Boleh. Sama je dengan yang atas ni. Lakinna bukan laki ni. Laki ni lain. Yang bawah ni lain. Qamana su lakinna Zaidan jalisun. Boleh? Boleh. Sama dengan ni. Qamal kamu lakinna amrun jalisun. Telah berdiri oleh semua kaum. Lepas tu bila berdiri suatu kan, tiba-tiba ada kesamaran. Orang tanya, Zaid tu berdiri ke tak? Omar tu berdiri ke tak? Kan kita kata lakinna tu panggil istidrak. Istidrak ni maksudnya ta'kibul kalam, memperinggi kalam. Ni panggil ta'kibul kalam ni. Ni. Tak keluar dah. Ni. Ta'kibul kalam. Ini panggil ta'kibul kalam ni. Kat sini. Tu kat ini. Tempat dia. Memperinggi kalam. Biraf'ima. Dengan mengangkatkan akan perkara yang memberi kesamaran dengan adanya atau tiadanya. Subut. Ataupun nafyu ataupun tiadanya. Soalan kata, berdiri oleh semua kaum. Berdiri semua ke? Orang tanya, Omar tu berdiri sekali ke? Lakinna. Lakinna ni dah panggil ta'kibul kalam. Lakinna amran jalisun. Sungguh pun, ni kalau bahasa pondok macam ni. Ni saya tanya macam pondok telah berdiri oleh semua kaum. Lepas tu buat tanyaan. Sungguh pun kata semua kaum tu berdiri. Lakinna. Nampak tak? Tetapi Omar itu ialah duduk. Itu bahasa pondok kalau terjemah bahasa pondok gitu. Dia bahasa pondok dia terjemah gini. Telah berdiri semua kaum. Sungguh pun kata semua kaum itu semua berdiri. Tetapi dia kata ada sungguh pun. Bila sekat sungguh pun tu, kalau di pondok tu lakinna tu panggil istidrak lah. Tetapi lah. Itu bahasa pondok kalau bahasa biasa orang moden ni, telah berdiri oleh semua kaum tetapi Omar tu duduk. Dia tak ada macam tak ada highlight situ. Tapi kalau bahasa pondok gini, telah berdiri oleh semua kaum. Sungguh pun kata semua kaum tu berdiri. Dia nak buat pengecualian. Lakinna tetapi Omar itu duduk. Ini dia panggil subut ada tu. Dia tak menafikan Omar. Dia tak menafikan duduk Omar. Dia menyabitkan Omar tu dalam keadaan duduk. Orang lain semua berdiri. Omar tu duduk.
Tu. Habis itu. Itu kita kata Allah Samad apa? Lakinna. Ini kita bahas minggu lepas dah ni. Dia sajalah ulang-ulang kan. Qala al-musannif rahimahullah. Kenapa? Walai wa ka'anna. Ka'anna pula. Wa ka'anna ni kalau kita terjemah ni seolah-olah. Kalau bahasa moden sekarang dia panggil seolah-olah. Tengok sekejap. Dia ka'anna ni nanti. Sedap ni. Dia ka'anna. Okey, saya padam ni Ni saya ambil perbahasan pada ulama lah. Ni wa ka'anna. Dia halusi sedikit. Ka'anna ni. Asal ka'anna ni litashbih. Tak pasal padam. Dia ka'anna dipanggil ka'anna litashbih. Tashbih ni perumpamaan. Bukan perumpamaan. Serupa bandingan. Nak serupakan. Itu tashbih. Baik. Dia kita bahas dulu ka'anna. Kenapa dia adalah kaf dengan anna? Asal tashbih tu kaf tu sendiri. Dia sebenarnya ka'anna ni dipanggil harfun murakkabun. Ka'anna ni harfun murakkabun. Harfun murakkabun min kafit tashbih. Min kafit tashbih. Atau wa annal muakkadah. Dan annal muakkadah. Yang ni takkid tu lah. Wa annal muakkadati. Tengok. Dia ka'anna tu sebenarnya kaf tu ialah huruf yang disusun. Ialah harfun murakkabun, huruf yang disusun akan huruf itu min kafit tashbih, daripada kaf tashbih. Ni kaf ni dia panggil kaf li tashbih. Wa annal muakkadati, dan anna ni panggil annal muakkadah. Taukid tu lah.
Dia panggil anna al-muakkadah. Yang halusi sikit tu asalnya. Bukan ka'anna tu tashbih, tidak. Tapi asal dia huruf yang disusun daripada ka tashbih dengan anna mu'akkadah. Anna mu'akkadah ni anna yang ditakkid. Taukid tu lah. Ha. Didahulukan kaf tu di atas anna untuk memberi faedah akan tashbih. Saya tambah lagi sikit lagi. Wa quddimat. Quddimat al-kafu. Ala anna. Di ifadatis tashbih. Min ifadatis tashbih. Baik, saya nak urai. Saya nak terjemah. Ka'anna tu dia panggil ka'anna li tashbih sebab apa? Baik. Dia kata ka'anna tu sebenarnya dia katakan harfun murakkabun. Huruf yang disusun akan huruf itu daripada kaf tashbih dan wa annal muakkadati dan juga anna muakkadah. Nampak kaf tulis tashbih, nampak saya tulis tashbih. Ni. Dan annal muakkadah. Anna taukid tu lah. Ada tasydid tu. Di waquddimat al-kafu. Ini waquddimatil kafu ala anna, didahulukan akan kaf di atas anna. Sebab apa dahulu kaf di atas anna? Kenapa tak baca annaka? Contoh orang tanya. Kenapa didahulukan kaf itu di atas anna? Li ifadatit tashbih, kerana memberi faedah akan tashbih. Sebab nak beri faedah akan tashbih, nak umpamakan. Kita nak menyerupakan. Itu tashbih. Baik. Itu dikatakan faedah tashbih. Itu panggil ka'anna. Kita panggil ka'anna. Contoh lagu mana? Kita kata contoh dia. Misal. Ka'anna. Tak. Ini bisa mudah lah. Ka'anna Zaidan. Yang macam Zaidun. Sebab dia menasab isim rafa' khabar. Hukum dia. Ka'anna Zaidan Asadun.
Seperti sesungguhnya. Nampak seperti. Ataupun bahasa kita seolah-olahnya. Kita cakap seolah-olah boleh juga. Bahasa moden. Kalau bahasa pondok, seolah-olah juga. Kalau nak bahasa baku betul-betul. Seperti sesungguhnya. Zaid itu ialah singa. Asad. Seolah kata Zaid itu seperti singa. Tu. Contohlah. Contoh. Tu yang dipanggilkan Ka'anna. Kalau ada contoh lain, boleh lagi nanti tak? Ah, ni Ka'anna ni litasmi ni bukan ta'rif Apa tu kat ini? Harfun murakkabun min kafi tashbih wa ana. Itu bukan ta'rif. Bukan ta'rif bagi Ka'anna. Bukan ta'rif bagi Ka'anna litasbih. Ta'rif dia lain. Ta'rif ni lagi saya tulis. Ni bukan ta'rif. Ini nak cerita gabungan di antara kaf dengan anna. Tu sahaja. Ta'rif tak cerita lagi ni. Kaf tu macam wajah tasbih ke Ustaz? Kalau dalam balaghah, kaf tu memang ada tashbih. Tapi saya tak mau bahas lah. Ada tashbih. Zaidan tu musyabbah bih. Musyabbah. Asal tu musyabbah bih. Saya tak mau bahas tu. Saya ikan masuk balaghah. Tak mau. Kita bahas nahu je. Tak mau bahas sastra. Tak mau. Dia Arab sastra lain. Arab nahu lain. Baik. Kemudian dia kata anna. Baik, apa takrif bagi anna? Apa? Kak Anna apa ni? Takrif bagi apa ni? Kak Anna. Okey, ini dah habis dah. Saya nak kena takrif pula. Ni bukan takrif tau. Harfun murakkabun tu bukan takrif. Haji Zulkifli. Haji apa tu? Haji Farida bukan ni bukan takrif. Harfun murakkabun min kafi tashbih tu itu nak cerita kata gabungan di antara kaf dengan anna. Itu saja. Takrif tak ada lagi. Apa takrif ka anna li tashbih tu? Ni nak bagi tahu ni. Okay, saya padam Dah habis tulis dah? Haji Farida. Dah tulis dah Ustaz. Okey, baik. Baik. Tasbih apa makna tasbih? Ni nak makna tasbih bukan makna ka'anna. Ni makna tasbih. Yang betul kat ini. Tengok. Makna tasbih apa dia? Memanglah kita cakap makna tasbih serupa kan? Seolah-olah. Itu bahasa Melayu. Kita nak bahasa Arab. Apa makna tasbih? Ini betul dengan kaedah. Yang takrif saya beritahu dulu. Pekerja bina, tolong asingkan. Takrif. Kaedah. Esok orang tanya apa makna bagi anna dengan inna. Contoh. Tu takrif dia apa? Apa lakinna? Apa makna istidrak? Saya dah beritahu dah. Ma yutawahama. Itu takrif. Takrif istidrak. Kalau takrif tashbih, ni. Makna tashbih. Makna tashbih, huwa musyarakatu amrin. Huwa musyarakatu amrin
li amrin. Fi maknan. Maknan bainahuma. Kena tak? Okey. Nak terjemah ni. Macam mana ni? Musyarakatu amrin li amrin fi maknan bainahuma. Makna tashbih itu apa dia? Berkongsi satu perkara. Tak apa, tulis terjemah. Saya bagi terjemah. Saya betul balik. Berkongsi satu perkara bagi perkara yang lain. Pada satu pengertian. Di dalam satu pengertian. Fi makna tu di dalam satu pengertian. Di dalam satu makna. Makna apa? Pengertian lah. Ha, Ha. Menyerupai. Berkongsi. Berkongsi satu perkara bagi satu perkara yang lain. Ha. Pada satu pengertian. Pada satu pengertian. Bainahuma di antara kedua-duanya. Di antara dua perkara. Apa maksud dia? Ni bagi contoh. Kita bagi satu contoh. Lepas tu Kak ini tolong bagi contoh dalam Kak ini punya lah. Kau ada contoh yang best-best sikit. Ustaz tolong ulang makna dia Ustaz. Ulang balik. Hmm. Huwa musyarakatu amrin li amrin. Berkongsi satu perkara bagi satu perkara yang lain di dalam pengertian. Di dalam makna. Makna tu pengertian lah. Di dalam makna, di dalam pengertian di antara kedua-duanya. Kedua-dua perkara. Baik, apa maksudnya berkongsi? Baik, Kak ini tolong bagi satu contoh dalam kitab Kak ini yang Rumi tu. Ka'anna Muhammadan Asadun juga. Oh, sama juga. Okey, kita ambil itulah mudah. Ambil tadi sama. Kalau ada contoh lain, nanti saya ambil ayat, kok ada ayat Quran Tak ada. Ada ayat Quran. Ka'anna Zaidan. Contoh tadi Ka'anna Muhammadan. Ka'anna Muhammadan Asadun.
Berkongsi satu perkara bagi satu perkara. Kita kata berkongsi di antara Muhammad dengan singa. Tu Amrin. Amrin pertama ni kita kata Muhammad. Contoh. Contoh tak ada tulis tak apa. Nak bagi nampak. Berkongsi Muhammad dengan Asad. Singa. Pada satu pengertian. Kalau tu kat ini. Fi makna ni kalau dalam ilmu balaghah dia panggil wajah syabah. Pada pihak apa? Kita kata syuja'. Berani. Ka'anna Muhammadan asadun fi syuja'in. Contoh ni saya tambah sikit lagi. Tengok berkongsi. Seolah-olahnya seperti sesungguhnya Muhammad itu ialah singa. Adakah dia Muhammad tu jadi singa? Tidak. Pada pihak berani. Jadi berkongsinya sifat Muhammad itu dengan singa tu pada pihak berani. Fi makna ni panggil syuja', berani. Tulis itu. Berkongsi Muhammad. Tu kata musyarakatu amrin. Musyarakatu amrin li amrin. Berkongsinya satu perkara bagi satu perkara. Apa? Muhammad dengan Asad. Singa. Fi maknan pada satu pengertian pada satu makna. Apa makna? Pada pihak berani. Bainahuma di antara kedua-duanya di antara Muhammad dengan singa. Seolah-olah kata Muhammad pemberani, singa pemberani. Tapi nak bandingkan Muhammad tu seperti singa pada pihak berani. Nampak lagi Haji Zahira? Ha? Ya. Dalam English pun ada kita panggil simile. Macam mana dia buat perumpamaan juga? Macam ni juga? Dia panggil tajuk dia similes. Similis ni dia panggil tashbih. Bahasa Arab panggil tashbih. Sebenarnya tashbih ni masuk dalam ilmu balaghah kat ini dia ada musyabbah. Muhammad tu musyabbah, Asadun tu musyabbah bih, fi syuja'in tu wajah syabah. Kalau dalam bahasa Inggeris dia katalah she is as proud as a peacock. Dia tu. Oh, ada SA tu, itu dia panggil tu wajah syabah. Oh, saya baca macamnya. Saya baca jumpa SA tu saya dengar. Apa kita ada jumpa? Macam dia ayat tadi maksudnya dia tu sombong macam burung merak lah. Burung merak sombong sebab dia cantik kan. Jadi budak perempuan tu yalah. Ini nak cerita Muhammad tu dalam English pun ada as singa. brave. Ustaz, dalam English pun ada as brave as a lion. Super lah ni. Berani macam singa. Ada juga dalam English yang ada SA tu. SA. Okey, baru saya tahu. Oh, macam SA tu Ka'anna dah lah. Kan? SA tu adat syabah lah. Adat tashbih lah. Tashbih. Yalah. As a lion tu musyabbah bih. Muhammad tu musyabbah. Bagus juga bahasa Inggeris, saya boleh tahu sikit. Sebenarnya tahu belajar dah dulu, kita pun tak terlupa habis dah bahasa Inggeris. Tak mengajar bahasa Inggeris, lupa lah saya. Baik. Habis. Rupanya dalam bahasa Inggeris pun ada. Habis, itu dia panggil Ka'anna. Habis itu. Kemudian dia kata lagi apa dalam kitab? Walaita. Okey, habis. Walaita. Saya padam Dah habis tulis dah. Jangan balik dah. Dah habis Ustaz. Okey. Laita pula. Semua makna lain-lain ni. Tapi depan tu dia bagi tahu nanti laita tu makna apa. Mana tadi? Dalam matan tu dia apa?
Dia kata wa makna inna wa anna litauqid wa kana litashbih wa kana litidrak. Tak apalah kita bertahu orang siap-siap. Kan? Walata litamani wa ala ala litaraji wa tawaqqa'. Tak apa kita betul siap-siap. Dan depan tu kita baca je. Eh? Baik, laita pula. Nampak lagi Haji Qazaman? Nampak Ustaz. Sama Haji Qazaman tak masuk ni. Sibuk raya saya. Sibuk Ingat- kita ingat- banyak hal. Banyak hal penting nak diuruskan. Ya, Haji. Musim-musim raya ni kan? Oh. Allah. Bukan bab raya Ustaz, bab lain. Oh, ingat raya sibuk raya. Raya pun sibuk lain je. Orang tua raya apa ada Ustaz? Yelah. Okey, baik. Laita. Laita ni, apa makna laita? Laita, dia terjemah laita saja. Laita ni dipanggil litamani. Depan tu ada. Walaita litamani. Apa kita tulis awal senang. Depan tu kita baca je. Bagus juga. Kita baca nanti kita boleh ulang. Laita litamani. Apa maksud taman ni? Huwa. Mengharap, Harap. Mengharap. Harapan. mengharap sesuatu. Memang harap. Nanti akan datang dia beritahu juga. La'alla pun harap. Tawakuk pun harap. Tapi ada beza. Laita ni impossible lah. Harapannya impossible. Ya ke? Ni tengok. Saya dah ajar dulu ni. Kat tu ajar Sairah. Ma la tam'a fihi. Au ma fihi. Usrun. Ni impossible ni. Jangan nanti ayam. Baik, apa takrif dia? Terjemah. Laita litamani. Tamani asal cita-cita. Atau ajar zaman. Tamani asal cita-cita. Bahasa modennya gitu. Baik, apa makna tamani? Ni. Huwa ni nak takrif pada tamani. Apa maksud tamani? Ma la tam'a fihi au ma fihi usrun. Itu dia panggil laita. Saya cukup beruntung. Alhamdulillah. Saya bersyukur sangat pada Allah Ta'ala. Dapat mengajar Matan Jumiah. Saya tak tahu sebab apa. Saya beritahu kat Tok Guru, Baba. Sebab dengan Matan Jumiah ni, saya terbuka segala ilmu-ilmu lain tu saya mudah nampak. Dengan Matan Jumiah ni. Sebab bukan semua boleh ngapal. Taman ni tu makna apa? Ma la tam'a fi au ma fi usrun tu tak ada. Jarang. Tapi dengan sebab Matan Jumiah ni, saya banyak mudah. Untuk ilmu-ilmu lain tu, saya belajar tu jasa mudah. Matan Jumiah ni dia banyak buka futuhat sebenarnya. Ma la tam'a fihi au ma fihi usrun. Perkara yang tidak ada jenis harapan padanya, pada ma. Perkara itulah. Barang itulah. Bahasa pondok gini aja kan teman.
barang yang tidak ada jenis harapan padanya pada barang itu, au ma fihi, ataupun barang yang tetaplah barang au ma fihi usrun, fihi usrun tu khabar tak ayat saya tak ayat ataupun ataupun ni takrif kedua, ataupun barang yang ada padanya pada barang itu kesusahan. Apa dia nak cerita Anjungan Zaman? Dia ada dua makna tamani. Kalau sebut laita tamani ni, perkara yang tak ada harapan padanya. Kita nak harap tak ada. Satu. Ataupun yang kedua tu ada perkara yang ada padanya tu kesusahan. Nak dapat tu boleh ada harapan lagi, tapi susah nak dapat. Contoh Haji Kamal Zaman. Saya ni ustaz nak jadi Perdana Menteri. Dia ada dua makna tu. Ma fihi usrun, boleh jadi tu payah nak dapat. Ataupun ma la tam'a fihi, ataupun perkara yang tak ada harapan pada dia. Memang tak ada harapan ustaz, saya nak jadi Perdana Menteri. Contoh. Itu dipanggil laita litamani. Makna dia. Lagi saya tulis contoh apa contoh ni, tengok. Depan tu ada contoh. Contoh lagu mana? Contoh laita. Saya ambil contoh yang ni sikit. Contoh dalam syair. Laita syababu aidun. Dalam syair ada kena tak? Laita syabab aidun. Betul tak? Tak dah harap lah yang ni memang tak dapat lah. Bukan kesusahan, tak ada harapan langsung. Harap-haraplah pemuda itu kembali. Harap-haraplah jadi muda itu kembali. Nak boleh dapat ke tak boleh dapat tu? Haji Zaman. Nak kita dah jadi muda balik boleh ke tak? Tak boleh dah. Ma la tam'a fihi. Memang tak ada jenis harapan lah. Bukan kata susah, memang tak dapat. Dia panggil mustahil pada adat, tapi harus pada akal. Dengan Haji Tauhid ni. Saya tengok zaman sekarang ni orang banyak masalah hukum akal tu dia tak erti lagi dengan hukum adat. Laita syababa aidun. Tu dia. Biasa ada syair panjang tu nanti tengok kau ada. Sebab apa yang dikatakan harap-haraplah muda itu kembali. Harap-haraplah muda itu akan kembali. Itu maksud dia. Laita tu harap-harap. Ajar Faridah. Harap-haraplah muda itu akan kembali. Muda tu boleh kembali lagi tak? Kemudahan. Tak boleh dah. Ustaz, harap-harap kemudahan itu. Kemudahan. Tak pernah dengar kemudahan. Harap-haraplah kemudahan itu akan balik kembali. Maksudnya apa? Dia akan jadi muda balik. Itu kalau dalam kita belajar akidah, mustahil pada akal, mustahil pada adat, harus pada akal. Kembalinya muda itu selepas daripada tua, itu perkara yang mustahil. Kita dah tua, lepas tu nak muda balik. Itu perkara yang mustahil. Mustahil adat.
Ah, Ustaz, kalau tak silap saya dalam Al-Quran ada yang ayat ni lah, tapi saya tak pastilah. Yang tapi dia guna ya laitani tu, sama ke? Ya laitani kuntu turaba. Sama ke? Laitani. Ha. Tapi itu perkara usrun. Kuntu turab, something like kuntu turaba ke apa entah. Surah tu tahu tahu. Ya laitani kuntu turaba. Ayat terakhir tu. Surah apa tu? Tak ingat lah. Wahai, haraplah oleh aku akan dikau. Laitani kuntu turaba. Adalah aku tu jadi bertanah. Nak balik-balik Balik jadi pada tanah. Tak boleh dah. nak hidup balik lah maksudnya, Ha. kan? Orang Cuba tengok ayat kafir lah tafsir dia. sebenarnya. Saya tak ingat ayat dia sebelum. Tapi itulah ayat dia macam tu. Ya Tapi laitani itu kuntu turaba. Yelah. Turaba tu asal tanah. Lepas tu dia nak dia harap balik. mungkin Maksudnya asal pada kejadian tanah tu tak? Sebab tu dia kena laitani. sama lah ya maksudnya. Sama lah ni. Sama lah. Mala tu mafi au mafi usrun. Hafal dia punya kaitan dia punya takrif ni. Perkara yang tidak ada jenis harapan pada ataupun perkara yang ada apa? Ada kesusahan. Harapan tu ada tapi susah nak dapat. Dia Jadi asalnya maksud ayat ni macam orang kafir tu dia dah menyesal kan. boleh Dia jadi. dah menyesal. Kena Lepas tu tengok dia balik nak ayat dia. balik-balik ke dunia lah, nak buat amal balik, nak beriman balik. Surah Nabak tu Ustaz. Surah Naba betul. Dia nak balik jadi tanah. Baik tanah betul. Tu. Nak bagi tanah tak boleh dah lah. Ma la ta'afihi kan. Bukan ma fihi usrun. Usrun tak kena. Itu contoh ma la ta'afihi. Perkara yang tidak ada harapan padanya. Tak ada harapan langsung. Lepas tu dia guna laitani. Tu. Habis itu. Sebab kalau orang tanya nak kembali pada muda tu boleh ke tidak? Kita kata mustahil. Mustahil apa situ? Bukan mustahil pada akal. Banyak kawan kata mustahil pada akal. Tak kena. Harus pada akal tapi mustahil pada adat. Lepas tu dalam Misbah Munir tu kena pegang sungguh je zaman. Wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. 3 kategori ni dia masuk bawah harus pada akal. Lepas tu orang yang yang kita kata apa? Selamat. Yang dikatakan orang tu jahil dalam hukum adat, terkadang dia boleh jadi fasik dan terkadang boleh jadi kufur. Jangan main ni. Lepas tu kita buat wirid kitab Misbah Munir tu. Betul kan? Jangan main. Macam ke Isra Mi'raj tu kan? Mustahil pada adat. Jangan cakap mustahil pada akal. Akal harus. Tak erti. Kalau orang tak erti ni susah. Lepas tu kena diajarkan hukum adat, hukum akal, hukum aridi, hukum syarak. 4 hukum ni kena tahu. Ni tak mau bahas hukum. Habis itu. Laita syababa aidun. Habis. Satu lagi. Ini minggu kelima saya tak ada kelas Zuhur ni. Sikit ni. Apa lagi? Walaita atau lagi? La'alla. Minggu kelima saya kuliah tak ada. Zuhur tak ada. Dia relax sikit. Kuliah tempat saya lah. Ya. Kuliah tempat saya lah kalau tak ada. Tak ada tergesa-gesa nak pergi kuliah Zuhur. Baik, la'alla ni apa maksud la'alla? Raji. Litaraji dengan satu lagi apa? Dia dua tu. Dalam kitab Matan Jumiah. Walai apa? Litaraji wa tawaqqa'. Tapi sama makna.
Litaraji wa tawaqqa'. Nantinya. Oh, lain. Taraji lain. Oh, bagus kita ni. Okey. La'alla dia ada dua makna. Satu, litaraji. Semua kitab bagus lah. Cuma penjelasan je lah kitab tinggi. Litaraji. Saya ambil kitab besar-besar ni. Nak bagi mempermudahkan semua. Kalau orang lain tak mau ajar dah macam ni. Litaraji ni maksudnya apa? Huwa talabul amri al-mahbubah. Kena ada. Al-mahbubi. Talabul amri menuntut satu perkara yang dikasih. Wah apa tu Ustaz? Wah Huwa malu. talabu. Macam mana? Tak dengar. Huwa talabu. Talab. Talab, tuntut. Menuntut akan satu perkara yang dikasihi. Yang dikasihkan. Tu la'alla tu. Taraji. Mengharap benda yang kita kasih. Mana contoh tengok? Contoh kita kata, misal. La'alla. La'alla al-habiba qadimun. Qadimun. Macam habibah, jangan macam habibu Qadimun. La'alla al-habiba qadimun. Mudah-mudahan haraplah kekasih itu datanglah ia. Habib, kekasih. Dia doa kata sekesati kekasih dia datang. Harap-haraplah kekasih itu datanglah ia. Datanglah ia kekasih. Itu panggil taraji. Yang kedua dia ada makna la'alla litawaqqa'. Huwa al-ishfaq. Ataupun kita al-khawfu.
Al-Ishfa' ataupun wal khawfu. Wal khawfu minal makruhi. Misalnya, al-ishfa' ni bimbang ataupun takut. Ishfa' ni bimbang Wal khawfu takut daripada perkara yang dibenci. Daripada pekerjaan yang dibenci. Contoh lagu mana? Contoh kita kata la'alla amrun halikun. La'alla amrun halikun. Harap-haraplah, bimbanglah. Dia tak cakap harap, bimbang. Bimbanglah, takut-takutlah. Omar itu jadi binasa. Maksudnya ditimpa binasa lah. Takutlah, bimbanglah Omar itu jadi kena musibah, kena binasa. Tu. Jadi la'ala bukan harap saja. Dia masa harap tapi mengharapkan di atas bimbang. Harap juga tapi harap di atas bimbang. Janganlah Umar tu kena binasa Macam tu ibarat itulah. Harap-haraplah Umar tu tak binasa. Macam tu dia. Jadi la'ala sini maksudnya kebimbangan ataupun takut. Takutlah Umar tu jadi binasa Jadi la'ala tu mungkin la'ala li tawaqqu'. Nampak lagi tu Hajar Sahira? Ya. Dalam putih ada tak? Dalam putih. Apa dia? Dalam English ada English. Kalau English taraji tu macam kita hope lah. Hope. Habis tawakkuk? Tawakkuk macam hopefully not. Macam tu. Macam kita kata hopefully not. Oh, macam tu lah Dia tak sama macam harap kalau macam tamani? Tamani pun sama lah. Makna hope lah. Kita hope. Mana boleh cakap hope juga. Ni lain ni. Tamani tu hope. Dia tamani taroji tadi tawakkuk lain. Tamani hopeless lah. Tidak ada harapan. Tamani hopeless. Kalau taroji, Hajar Maridah, hope saja. Taraji yang hopeless. Nanti jap. Apa pula? Taroji kan dia kasih dia menuntut satu pekerjaan perkara yang dikasihi. Tamani hopeless. Itu hope. Itu hope. Ini hopeless kan? Itu hope lah. Kalau tawakkuk kat ini? Yang tadi tu apa Tamani hopeless. Tamani hopeless. Kalau taroji? Hopeful. Masih ada harapan. Hopeful. Okey. Kalau tawakkuk, Hajar Maridah? Dia macam takut-takut, bimbang, takut Omar tu kena binasa. Hope apa panggil tu? Hope not full. Nanti sekejap. Apa dia istilah dia kat ini? Kita tanya orang ngaji mereka, ngaji luar negara ni. Saya tak tahu dah ni. Macam tak sama Ustaz, Arab dengan English. Arab dia lagi detail. Dia Arab detail lagi Haji Dia tak boleh, dia tak ada macam tu punya. Dia kerana dia tak ada macam nak ayat tak ada je kan? Tak ada. Itulah. Ni saya tanya cikgu English ni sebenarnya. Mungkin dalam English ada kot term tu. Cikgu English pun pening sama mana boleh nak mengarap dan tak boleh. Cikgu English pun tak tahu nak harapan dah macam mana dah. Dia tak faham dah.
Tension je going dia tu nak cari, tak jumpa. Okey, baik, habis. Pandai-pandai sendirilah terjemah putih, saya tak tahu lah nak kata. Homeless ke Yang apa ke. Laita tu yang tak ada harapan. Laita tu hopeless kan? Dan, impossible lah, mungkin mustahil. Tapi dia sebab dia ada dua. Sebab tu kita Yelah, kata dalam satu bahasa, dia- dalam bahasa Inggeris tak ada. Sebab dia ada dua. Satu ada harapan tapi susah dapat. Satu lagi tu tak ada harapan langsung. Tu taman ni. Yang tak ada harapan langsung tu yang impossible, kan? Oh. Kalau Laita, nak dapat tu laita. tapi nak dapat susah. Maksudnya yang laita tu. Yang laita tu yang impossible, harapan yang mustahil, kan? Tak tahu mak kata zaman. Payah juga nak terjemah yang laita tu. Faham bahasa Melayu je. Tawak. Satu yang memang tak ada dapat langsung. Itu yang mustahil lah. Satu tak dapat Impossible. langsung. Satu lagi boleh dapat tapi susah. Contoh saya nak yang tu, contoh nak jadi Perdana yang Menteri. tu Susah tak dapat tahu kena mula apa dari bawah tu. ni. Macam tu lah. Ah, Kalau taroji ni kita mengharapkan perkara yang kita kasih. Kita harap taklah Haji datang rumah saya. Contoh itu hope lah, itu hope. Saya doa Haji datang rumah saya nanti lepas Haji ni saya nak buat akikah. Hope. Saya yang doa hope. tu harapan kasih tu. Nampak je Itu hope. Tapi belum tentu lagi ajak. Tapi Caranya? yang Tu harapan saya lah je. Itu panggil taroji je. Kalau tawakuk ni je. Janganlah bagi contohlah taroji je ni. Janganlah bagi apa harap-haraplah pencuri tak masuk. Macam itulah. Tu panggil tawakuk. Nampak je teman. dia tambah Ya, not saya- aja, Ustaz. Ha? Dia tambah not aja, hopefully not. Oh, gitu Dia susah. tak ada perkataan asal. Kita boleh faham tambah lain. Tapi dia tak ada perkataan macam bahasa Arab. Ya, bahasa Inggeris tak ada kan cerita je kan. English tak ada. Kita faham bahasa Melayunya tapi Inggeris nak Tak ada terjemah perkataan. payah. Dalam kita faham, dia tak ada perkataan lah English nak guna. Betul. Hopefully Habis. not. Maknanya macam semoga tidak berlaku, tidak. Isfaq tawakuk. Baik, habis itu. Tak ada satu term. Nanti tersambung lagi. Taqulu inna Zaidan qaimun. Ni nak bagi contoh. Nanti kita tengok contoh dalam mata jumlah insya-Allah. Esok tersambung lagi. Inna Zaid taqulu. Inna Zaidan qaimun wa la ta'amrun syaisun wa mana inna wa ana. Tu nanti kita bahas pada esok hari. Ini tak payahlah bawah tu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih Ustaz.